Assalamualaikum. Dengar? Salam. Mantap. Dengar. Okay, Ngamter. Cun. Ready belum? Okay, dah ready insyaAllah. Kejap. Tak nampak rambut handsome aku. Dia kena, betul. Ah, Hi okay, guys, welcome to nampak the baju stream. aku buat apa. Alright. Okay, Man, ready dah? Aku nak start Ya, dengan intro. boleh. Bismillah. Alright. So, kalau kau dah ready, let's go. In 3, 2, 1. Hey everybody, what's up? Welcome back to Hey Myself podcast. So I am so sorry that we have to start this podcast a little bit late because me and my guest had something to do. And so malam ni special sikit aku rasa sebab Ya. the topik malam ni adalah request daripada salah seorang audience aku. So aku mula ingat nak buat minggu ni pasal topik lain. And since that she insisted me to talk about this, and aku rasa macam why not aku invite someone untuk cakap pasal benda ni. So aku nak nervous ya. Okay, so aku dah proceed lah dengan Santai. dengan introduce aku punya guest. So welcome Iman IC to the podcast. Right. So before kita start boleh kau intro lu pasal diri kau. Kau beritahu nama and apa yang kau buat sekarang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman, but everyone call me IC. No lah, because of the thing is nama IC tu stand for IC. The meaning of IC tu kesejukan. So I would like to give sejuk kepada orang lain, just like that. So just call me IC. So I am 20 years old. Masih lagi study dekat Universiti Utara Malaysia, mengambil kos pendidikan pengurusan perniagaan semester yang ketiga. Okay, Muiz. Alright, Chun. Okay, Jangan so sedih, sedikit sebanyak intro pasal kau. So before kita proceed, aku macam nak throwback sikit lah macam mana moment yang kita boleh kenal lah mula. So aku tak expect tau kita akan jadi macam something yang we have a kind of big connection lah. And aku pun admire dengan kau punya hasil kerja dekat social media, Instagram, Facebook. I think on Instagram. So kat mana kita start kenal? Aku tak sure kita ada. So aku nak audience kita kenal lah macam mana kita boleh berkenalan kan. So tak adalah maksud kita ni satu ataupun satu hostel ke, so kita macam bump into each other and kenal macam tu je. So macam mana kita boleh kenal in the first place? So Iman jawab Aku jawab Yes. So macam mana sebenarnya kenal pun first yang jadi AJK AJK untuk satu program apa nama dia? Roadshow SME. Roadshow SME. And then Muiz ni jadi bahagian AJK apa Publicity kot. Yang tegak-tegak gambar. AJK Publicity. AJK Publicity. So IC dengan Muiz jadi AJK Publicity. So daripada tu lah kita orang kenal dan sembang. And then Muiz ni sebenarnya bagus juga. Dia suka belajar benda baru, and then dia suka buat video, and then video dia pun not bad lah, kemas lah. Tapi the thing is about the view lah. Macam view tu supposed to be banyak lah, sebab tengok hasil kerja Muiz tu memang nice gila. So hasil tu betul. Tengok poster pun padu. Aku speechless lah. Aku rasa thank you so much for the compliment, by the way. Aku rasa terharu lah. And betul lah. So first time kita kenal masa Roadshow SME, so which is a small event. Masa tu aku tak expect tau dapat engkau as partner aku. Aku expect macam aku rasa partner aku perempuan kot kan.
Sebab masa meeting kau tak ada masa meeting. So aku macam Ya, tak ada. okay kan. Lepas tu tiba aku Sebab dengar sebab kau partner aku. meeting hari tu pun tak pergi sebab ada ni, ada activity lain kot. Ada program lain kena datang. Ada meeting lain. Yelah. Jenis yang suka join banyak program ni jadi macam ni ya. Tapi okey lah. Betul. Sebab IC bukanlah seorang yang macam duduk dekat terperap dekat bilik je. IC seorang yang macam nak keluar daripada satu rumah yang kita sendiri bina. Sebenarnya setiap orang dia ada rumah dia sendiri, betul tak Muiz? Macam contoh, I will give you an example lah. Contoh time IC sekolah rendah ataupun time IC sekolah menengah, IC still rasa macam IC bina satu rumah tu, which is rumah tu IC tak pernah keluar. IC tak pernah discover satu benda yang baru. So bila IC start masuk daripada matrik, IC start masuk dalam bidang kepimpinan, IC start belajar masuk dalam kelab annual committee dan belajar menjadi pengarah program, dan daripada situlah berminatnya untuk menjadi pemimpin ataupun janganlah apa-apa program sebab memang ada minat tu. Yep. Wais, faham kan? Wow, alright. Aku faham. So daripada situ, you know, one thing I like about your personality is that aku ingat masa kita pergi event Caprice, masa tu on the way balik pada Dimas, kita sembang something pasal aku sangat inspired dan rasa terkejut dengan kau punya masa in our conversation hari tu. One thing yang aku takkan lupa sampai sekarang, kau cakap kat aku, kenapa dalam lebih kurang something macam ni lah, tak adalah tepat tapi something lebih kurang macam ni. Kenapa dalam hidup kau nak malu, kau nak segan, kenapa kau nak terperap dengan apa yang orang cakap pasal diri kau? Betul? Kenapa tak pergi mampus je cakap orang. Kau nak buat something kau buat lah, tak payahlah cakap orang. That is the thing yang aku suka pasal personality kau. You have the I don't give a F kind of mind. So aku pun tengah develop benda tu sebab sekarang ni aku banyak konten aku cakap pasal kalau kau nak VIP kau jangan peduli cakap pasal orang and bla bla bla, but the thing is aku sendiri pun struggle dengan benda tu, so aku tak 100% go on to lah. So sekarang ni one of the person yang aku look for is you lah, to develop that strong kind of mind. Tak, the thing is macam contoh lah, we give you an example lah. Macam kan IC kan ada beatbox kan, IC kan ada beatbox kan, and then time sekolah menengah, macam benda tu dia IC tak boleh nak kembangkan disebabkan ada persekitaran IC tu jenis yang macam memang tak suka benda tu. So IC ni jenis yang suka pergi jauh. IC nak satu benda tu kalau boleh pergi jauh. And then kalau boleh buat habis baik lah, buat yang habis baik lah. Buat habis baik. Lepas tu, so bila masuk matrik tu, belajar cara memimpin. So daripada situ lah macam, punya pasal lah aku main redah So beatbox pun beatbox je dekat post. Orang cakap apa, beatbox je. Tapi kan the thing is bila kalau kau nak buat something tu, at least kau kena ada support. Apa pun kena ada support. Dia memanglah apa pun dia ada atas diri sendiri, tapi perlu ada support. Macam contoh IC ada group beatbox IC sendiri. So daripada group tu lah yang ada yang macam kawan-kawan lain yang menyupport benda tu, so that akan rasa seronok lah buat lagi. Buat macam tu. Yep. Alright. Cool. Alright. Nice. So based on apa yang kau punya a little bit story back pasal kau, this something yang aku rasa agak relate dengan topik malam ni lah. So manakan kau nak buat, kau sendiri cakap kau ada satu team beatbox and I think you have done lots of things in your life. So aku rasa maybe kau ada rasa nak compare diri kau dengan orang lain in a good way, in a bad way, and macam mana kau nak overcome benda tu bila that feeling datang? Okay, faham. Okay, kalau macam
kalau comparing ni macam Muiz kata tadi tu lah, dia terbagi pada dua, yang baik dengan yang buruk kan. Macam contoh kan, kita compare dengan kawan kita yang mana kawan kita result dia memang full flat. Result dia memang terbaik gila. So memang, aku nak jadi macam dia lah, aku nak jadi macam dia lah. Itu satu benda yang bagus lah. Bukanlah macam kadang dia dapat full flat dan kita rasa macam, aku berdengki dengan dia. Bila kita ada perasaan dengki tu, sampai ke sudah kita takkan dapat lah. Sebab dia tak boleh lah, hidup ni tak boleh dengki lah, tak elok sebenarnya. And then kalau compare dari segi bad, benda buruk ni, macam contoh kan, kita compare dengan kita punya result dan menyebabkan kita down. Itu bahaya lah, itu sebenarnya bahaya. Sebab Okay. Oops. Something happened. I don't know. Short break for a while. Oh my god. Iklan tengah-tengah ni pula. Rancak hidup. Muiz. Alright. Main. Alright, we're back. Okay. Sorry. It's okay. Okay. Kalau macam comparing tu dari segi benda buruk macam contoh kan, yang mungkin IC buat lah time dulu kan, macam kenapa IC tak boleh dapat result macam ni, tak boleh dapat result terlalu gempak macam ni, macam dia orang kan. Macam kalau dia sebab tu akan menyebabkan kita down. And then kita kadang kita sampai setahap kita tak boleh keluar bilik, kita macam kita nak menyendiri, betul tak? Betul lah Muiz. Betul. So I think benda tu IC rasa time semester 1 lah, sebab IC punya result pun not tak adalah baik sangat dan tak adalah buruk sangat, tapi I think benda tu still bad lah for me, sebab IC tak boleh achieve lagi apa yang IC betul-betul nak achieve. Macam IC nak achieve 3.67 dan ke atas kan, so that my result dapat untuk semester 1 hari tu 3.26. So memang koyak gila lah. Memang koyak lah. So macam sebulan tu memang koyak gila lah. So lepas tu bila comeback untuk semester ni lah yang nampak sonok sikit lah, sebab semester ni pun result semua okey kan. Muiz punya result pun okey kan. So far alhamdulillah. And then alhamdulillah lah untuk semester ni IC punya result dapat 3.89. So I think benda tu kadang kalau kita compare ni satu benda yang buruk. Macam mana? Kalau kita compare satu benda yang buruk tu untuk kejar macam mana? You know what I mean? Macam yeah. So Allah SWT. Macam kita, katakanlah kita dapat result teruk, and then kita dengan kawan kita dapat result terbaik, and then kita rasa kita nak jadi macam dia, akan menyebabkan kita ni push diri kita untuk jadi macam dia, macam tu. Faham tak? Faham. Yeah. So I think that's all for that question. Yeah. Great explanation. Bila kau cakap pasal comparing result kan, dia memang sama tau dengan aku punya audience yang request topik ni. Aku tak tahu lah dia ada ke tak dalam ni. Based on dia punya backstory tu kan, aku sedih juga bila dengar dia punya backstory tau. Dia DM aku, dia cakap boleh tak engkau buat satu topik pasal how to stop comparing dan hina orang lain. Maksud dia macam mana nak stop. Dia punya backstory macam ni tau. Dia punya, aku tak tahu apa masalah mak dia. Mak dia ni suka jenis compare diri dia dengan orang lain tau. Maknanya dia macam kau tengok kawan kau tu dapat result okey, engkau result macam ni. Padahal engkau belajar ke tak? I think itu pun satu benda yang aku pun pernah experience, and sekarang ni pun I think I still experience that kind of situation. So sekarang ni aku tak give a F sangat aku pasal aku punya grade, asalkan aku lulus cukup lah. Asal aku tak fail tak apa lah. But my audience ni, yang aku sedihnya, every single thing yang dia buat, mak dia akan compare dengan orang lain. Contoh yang first tadi result tu. Lepas tu yang kedua,
dia compare family dia dengan family orang lain. Macam contoh, dia cerita kan, family aku, her mom wish that family dia financially stable, not financially stable. Aku tak cakap dia ni miskin sangat pun. Based on dia punya back story, tak adalah miskin apa kedana sangat, tak cukup makan ke apa. I mean, family dia financially stable, tapi dia macam nak lagi tau. Mak dia tu tak puas hati dengan apa yang family dia ada. So dia compare dia compare family dia dengan family orang lain. Kenapa dia tak sekaya family orang lain? Kenapa dia tak mampu ada kereta besar-besar macam family lain? Kenapa dia tak mampu nak ada rumah bling-bling, bag LV, kasut Nike, rumah, baju Adidas, kejadah semua tu. I mean, aku cakap kat dia, sis, apa yang mana kan your mom nampak banyak keburukan pasal you and your family. What are the good traits that your family have? So macam dia cakap, bapa aku pandai bertukang. Any kind of thing, orang akan datang asal rosak, even nak minta jahit zip bag pun, orang akan cari bapa dia. Faham? Lepas tu dia cakap, okay, that's the one thing. So yang selebihnya apa? Mak aku pandai buat kuih. Okay, that's a good thing. So your kelebihan apa? Aku mampu tolong mak aku, and aku pandai jugalah dalam bab bisnes ni, and dia dah conquer market kawasan rumah dia, which is a good thing, right? Ya. Ya. Lepas tu adik dia cakap adik dia ni sangatlah nakal. Aku macam what? Adik dia nakal apa benda kan? Tapi yang bagusnya, yang rare, yang adik dia ni nak sambung belajar dalam bidang-bidang keagamaan ni tau. Macam nak sambung pondok, nak sambung tahfiz semua, which is super rare. Aku mind blown gila tau. Macam mana seorang budak yang sangat nakal, dari segi dia punya preference lah, dari segi budak yang sangat nakal, nakal lah, bukan jahat. So ada orang confuse nakal dengan jahat. So I think maybe aku akan bagi kau explain lah apa benda beza nakal dengan jahat tu kan. So dia nak pursue sambung belajar dalam bidang agama. So okay, aku cakap that's a good thing. Lepas tu dia cakap lagi, yang bagusnya adik dia kalau ada aktiviti dekat masjid ke, dia akan tolong. Macam kutip tabung masjid ke, macam tolong bersihkan masjid ke, every event, even majlis kuliah agama kat masjid pun dia akan tolong. So aku cakap kat dia, yes, you have, aku tak tahu lah berapa banyak good traits and positive things yang ada dekat family kau. So kenapa dalam banyak-banyak trait yang kau ada dalam family kau, kenapa kau nak fokus on satu simple stupid thing, which is your mom compare dengan orang-orang lain? Aku macam tak boleh nak, you know, kita manusia kan, which is aku ambil part ni sikit daripada buku Think Like a Monk. Dia cakap kita ni terlalu sempitkan kita punya otak, kita punya pemikiran, kita punya mindset dengan benda yang remeh, which is kita tak perasan dengan benda yang something yang lebih besar yang kita dapat. So dalam buku ni banyak mengajar aku pasal gratitude, which is dari segi kita punya bahasa, erti bersyukur. So okay, aku alright. Okay, sebenarnya bila kita macam ni, bila setiap orang tu ada, kalau seseorang tu dia cakap perkataan kenapa aku tak dapat benda ni lah, kenapa aku tak dapat rumah yang besar, kenapa aku tak dapat family yang bagus, kenapa kan. Bila kita cakap perkataan kenapa tu, daripada tu lah kita sebenarnya tidak bersyukur. Faham tak Muiz? Kita sebenarnya tidak bersyukur bila kita start perkataan kenapa. Sedangkan nikmat yang Allah bagi tu punyalah banyak. Nikmat yang Allah bagi punyalah banyak. Aku ada baca dalam satu buku ni, satu buku Hati ke Hati. Satu buku Jangan Bersedih kot. Tak silap aku. Maaf. Dalam buku Stay Strong, dia kata kat sini, dia cakap yang kalau bila kita rasa sakit, kita akan down terus tau. Sedangkan kita ada 1001 lagi nikmat. Faham tak? Faham tak? Aku ulang balik bila once kita rasa sakit, kita terus down macam tak ingat, macam nak mati tau.
kita terus down macam nak mati, sedangkan kita still ada 1001 nikmat yang lain. Maksud dia nikmat yang lain tu, nikmat mata, nikmat telinga, semua nikmat yang Allah bagi tu. So sebenarnya tak elok lah guna perkataan kenapa tu sebenarnya. Tak tahulah kalau supposed to be, tak boleh lah cakap perkataan kenapa tu. Sebab daripada kenapa tu lah wujud rasa tidak syukur dengan kehidupan yang kita ada sekarang ni. And then kita sebenarnya sekarang ni bila contoh kan, orang tu fikir, weh kenapa aku tak boleh, aku tak ada family yang kaya. Sedangkan bila family yang kaya, dia tak boleh ada perasaan kebahagiaan yang macam mana yang dia dapat. So sebenarnya yang kadang yang miskin tu lah yang bahagia, kadang yang kaya tu lah yang tak bahagia. Faham tak maksud aku? Yes. Kadang mungkin kaya Allah uji dengan sakit. Bila kita rasa sakit, kita rasa tak seronok dengan hidup, betul tak? Katakanlah kita kaya sekalipun, bila kita sakit, kita tak rasa bahagia, serius. Bila kita sakit, kita tak akan rasa bahagia. Jadinya kalau even kita miskin sekalipun, kalau kita macam sihat dan family semua baik je, I think that is the best thing lah in life, betul tak? Yes. So apa lagi Muiz yang tadi tu? Ya Allah, saya lupa kan. Tadi apa tu, lagi Muiz? Yang Allah Samad, yang jahat dengan ni jahat dengan nakal jahat dengan nakal. Apa beza jahat dengan nakal dari segi kau punya preference lah? Okay, kalau macam pendapat aku jahat dengan nakal ni daripada kita punya persekitaran. Good environment akan create kita punya diri kita akan jadi baik. Betul tak Muiz? Contoh family dia. Contohlah family dia buat kerja agama. Family dia malam-malam pergi masjid. And then family dia malam-malam baca Quran. So daripada tu dia automatik akan jadi baik. Betul? Betul kan? Okay, kalau macam persekitaran dia, katakanlah persekitaran dia jenis yang macam tak solat, jenis yang macam marah-marah. So dia akan jadi macam tu juga sebab persekitaran dia macam tu. Jadinya kalau macam ada persekitaran yang buruk tu, jadi startlah ubah kita punya environment kita. Macam contoh kita pilih kawan-kawan yang baik. Macam contoh kawan-kawan yang baik tu, pergilah masjid dan pergilah jumpa dengan siapa-siapa yang I think korang boleh rasa orang tu baik lah. So that daripada orang yang baik tu akan memberikan korang suntikan positif lah untuk korang hidup, betul tak Muiz? So berbalik kepada tadi yang jahat dengan nakal tu. Kalau nakal ni dia bukan jahat. Dia cumanya dia still masih tidak buat jahat tapi dia nakal je. Kalau jahat ni yang kita tahu macam dia buat satu benda yang teruk lah. Kalau nakal tu I think still boleh ubah lah. Kalau jahat ni susah sikit nak ubah macam tu. Boleh lah Muiz? Boleh. Itu pendapat aku lah, tahu lah. So bila kau cakap pasal yang bersyukur tu kan, memang relate sangat dengan life aku tau. So sepanjang PKP ni, masa start PKP, aku ni seorang yang sangat yang macam mana nak cakap, aku ni tak macam yang sekarang tau. If I could, kalau orang dapat tahu aku yang masa awal-awal PKP dulu kan, sebelum ni, aku rasa orang macam biar betul Mamat ni macam ni kan. Aku sebenarnya tak bersyukur, aku banyak tak bersyukur dalam hidup aku tau. Bila kau cakap pasal tak bersyukur kan, macam fikir balik apa yang kau cakap tadi, apa yang membuatkan kau, even family kau tak apa nak kaya tapi kau bahagia dari segi hati, dari segi jiwa kau bahagia. It relates to me so much. Aku ni tau, ada satu quote daripada movie Agent Ali paling sampai sekarang melekat dalam otak aku. Ada satu scene ni aku rasa ramai orang dapat relate lah. Alicia cakap dekat Ali, sedarlah sikit Ali, jangan nampak apa yang kau hilang, tengok apa yang ada depan mata kau. That quote,
blown my goddamn mind. Aku, and that time, that quote, aku buat satu, dalam masa tu aku ada dengar satu podcast ni, dia cakap, so kalau kau nak practice gratitude dalam life kau buat table, kau buat list. Benda yang kau ada, benda yang kau hilang. So aku pun buat list benda yang aku ada. Benda yang aku ada, aku still ada parents yang kuat, yang still super hardworking untuk sara diri aku, untuk sara family aku, untuk bagi aku makan. I got food every day on my goddamn table. I got roof over my head. I got clean water running, bukannya water running. Kalau aku cakap aku just dapat water running, maknanya aku just dapat campur lah, air tapis ke, air tak tapis ke, air minum ke, air mandi ke, sama. So I specific clean water running. So which is what? Aku ada parents yang hardworking, aku ada food every day on the table, aku ada clean water running, lagi satu aku ada roof over my head. So dalam part ni, so part main point, apa yang aku tak ada? Aku hilang motivation, aku hilang rasa nak buat kerja. And apa lagi aku hilang? I think aku hilang satu benda je. So bila aku compare balik benda yang aku hilang dengan benda yang aku ada, kenapa aku nak fokus kepada satu benda yang aku hilang, which is motivation and something yang motivation or semangat nak buat kerja, berbanding dengan benda yang aku ada. So macam yang kau cakap tadi, kita terlalu fokus dalam satu benda yang kita tak ada. Kita persoalkan kenapa. We keep asking that question. Why did this happen to me? Why did I don't have this? Why? So that relates to me so much. And bila aku tengok balik quote tu, I cry a lot. Malam tu aku rasa down tu sebab aku rasa aku ni tak bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kat aku. Every day I wake up. Sebab tu ada satu Hey Myself video aku buat pasal gratitude. Sebab kebanyakan podcast yang aku dengar masa time PKP ni banyak sembang pasal gratitude, how to be happy, which is main point is gratitude, erti syukur. Tak kisahlah you agama apa pun, you agama Islam ke, you agama Buddha ke, you agama apa-apa pun. Every religion has their own teaching, cara macam mana kau nak express your own gratitude. So sekarang ni aku practice gratitude. How I practice gratitude in my life, first thing in the morning, aku akan reflect, aku akan meditate, which is something yang aku rasa mind blown gila bila aku start amalkan meditation ni. So aku yang kedua, aku reflect balik. First meditation, and second aku reflect apa benda yang aku ada, apa benda yang aku tak ada, yang macam aku cakap dengan kau tadi. And yang ketiga, aku banyak berdoa. Every time aku habis solat, aku akan doa. Doa yang simple. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau berikan kepada aku hari ini. Which is everything. Aku hari ini, maksudnya contoh aku bangun, aku rasa sihat. I have a healthy body. I can move, I can jump, I can run. Aku rasa bersyukur. So every morning, guys, if you watch this, kalau korang tengah tengok ni, aku nak minta tolong sangat-sangat dengan korang. Every morning, kalau kau bangun, kau kena how to express gratitude, you have to think of this. Kalau kau bangun dalam keadaan sihat, you have healthy body, you can run, you can work out, you can cook, you can clean, you are much more blessed. Sebab engkau tak tahu berapa ramai kat luar sana. Jangan cakap Malaysia saja. Jangan cakap global. Kita saja sembang pasal Malaysia. Berapa ramai sekarang ni, berapa ramai yang tak mampu nak ada kesihatan macam yang kau ada, berapa ramai yang tak ada ability untuk buat something. I mean, they want to have a positive impact to the world, but they can't because of their disease, because of their cancer, because of their sickness. So kalau kau bangun pagi, kau rasa sihat walafiat, kau rasa boleh bekerja lebih better banding semalam, you are much more blessed. Kau tak perlu pun nak bangun dengan account bank kau, tiba-tiba kau buka account bank ada 1 juta dalam account bank kau. Kau tak perlu nak bangun ada emas seketul tepi kau, tak payah. No, you have to be grateful with everything that you have.
Sebab sebab ada satu lagi quote yang aku rasa inspired dan sampai sekarang aku still in my mind. Dia cakap, be grateful for what you have, because sebab life kau yang sekarang ni adalah impian orang lain yang kat luar sana yang tak ada chance. So kenapa kita nak tak bersyukur dengan benda yang kita tak ada? Why we have to cripple our mind to think about something that small piece of thing yang tak beri impact langsung pun. So bila kau cakap pasal bersyukur kenapa tu, bila kau cakap one word kenapa, why, bermaksud kau tak bersyukur, that hits me up hard. Sebab aku pun sekarang ni tengah amalkan gratitude dalam hidup aku, which is memang aku rasa bagi impact yang besar lah dekat aku bila aku amalkan bersyukur ni. So macam yang selalu ustaz-ustaz, mak-mak kita selalu cakap kan, lagi banyak engkau bersyukur, lagi banyak Allah tambah. Which is a simple act. Engkau just doa je, ya Allah, terima kasih atas apa je yang kau bagi kat aku hari ni. Terima kasih. It's a simple thing. Memanglah kau tak spesifik apa benda thank you yang, tapi kalau contoh macam kau, kalau kau macam contoh you, aku tengok dalam IG kau ni kau pergi mengajar kat sekolah aku tak tahu lah cikgu ganti ke ataupun kau apply kat sana kan. So contoh kau sebagai cikgu ganti and you ajar and then you dapat something which is happening to you right now. Kau dapat hadiah pada student-student kau dapat something appreciation. Tak ke kau rasa macam dihargai dan kau nak bagi lagi kat diorang? Betul tak? So itu sama juga macam juga macam Tuhan. Lagi banyak kau bersyukur, lagi banyak kau terima kasih dekat Tuhan, lagi Tuhan akan bagi kat kau. Tak kisahlah agama apa pun. Aku tak spesifik kepada Islam sahaja. Aku overall kepada semua agama. Sebab bagi aku base semua agama adalah ajaran yang sama je. Tak ada beza langsung. Semua agama nak mengajar benda yang baik, semua agama nak mengajar benda yang bagus. Tak ada pun agama nak mengajar benda-benda yang tak bagus. Right. Yeah. So wow. Sembang pasal bersyukur ni kan. Wish. Memang menyentuh kalbu lah. So apa lagi yang pasal my audience tu, I think itulah, bila dengar balik backstory dia, I think kau sebenarnya beruntung sebenarnya, kau tahu tak? Sebenarnya kau ada banyak benda yang mak kau tak nampak, tapi kau di brainwash oleh mak kau macam tu tau. Mungkin macam ni lah, Muiz mungkin dia boleh buat cara ni lah. I think benda ni boleh jadilah. Try to macam approach dengan dia punya mom ataupun dia punya dad. Just pilih je yang mana yang dia paling dekat. Macam contoh kan, let's say kalau perempuan ni dia dekat dengan ayah dia. Kalau lelaki dia akan dekat dengan mak dia. Apa nama dia? Kalau aku belajar dulu psikologi semester 1. Kalau lelaki akan dekat dengan mak. Itu panggil Oedipus, tak silap aku. Kalau macam perempuan dekat dengan ayah dia, tu panggil Elektra. So benda tu memang dah teori lah. Benda tu teori. So I think kalau perempuan tu supposed to jumpa dengan ayah dia lah. And then try sembang dengan cara yang terbaik lah. Macam cakap lah apa yang kelebihan pada diri, dan mungkin try cakap dia orang, tolonglah jangan terlalu compare diri saya dengan orang lain kan. Sebab sebenarnya kita punya kelebihan kita lain. Orang lain punya kelebihan Betul lah Muiz? Let's say Muiz ada kelebihan. Muiz ada kelebihan untuk bercakap. Muiz ada kelebihan buat podcast. Macam IC mana reti buat podcast. Macam IC reti buat beatbox, which is Muiz tak ada. So setiap orang ada kelebihan dia orang sendiri. So kita kadang bila kita terlalu membandingkan tu akan jadikan diri kita rasa insecure. Let's say lah, I will give you an example, one thing lagi. Contoh, kita post dekat Instagram, like kita sikit. Weh, kenapa aku dapat like aku sikit kawan aku banyak Kenapa
mungkin kadang dia punya rezeki dia macam tu, kita punya rezeki kita macam ni. So apa yang kita kena buat, just post je konten. InsyaAllah lah benda tu meningkat. Macam IC punya post video kan. IC post video, dan bila IC post banyak, pum, hari tu dah naik 1,000. Dan I think kebanyakan video IC dah lepas 1,000 lah. Dan sekarang ni IC stop sebabkan IC nak fokus belajar, and then I think nak sambung balik video tu insyaAllah. I'm trying my best lah untuk sambung balik video, and then post benda-benda yang bermanfaat kepada orang lain lah. Sebab bila IC kadang buat beatbox ni kadang tak banyak sangat lah beri manfaat kepada orang lain. Macam IC ada buat satu video yang berkaitan dengan buang sampah kan. Macam yang aku tengok video tu. tak serius lah. Macam benda tu memang depan mata IC. Macam bapak lah dia buang depan mata aku, macam what the heck. So daripada tu memang aku buat video tu kan pantai tu kan. So I think kalau kita bagi manfaat kepada orang lain tu, insyaAllah lah rezeki tu akan datang lah pelan-pelan. And then kalau nak cakap pasal rezeki tu, boleh amalkan sedekah lah. Sebab macam contoh kan, IC ada satu cerita lah, yang mana cerita ni IC seorang je yang rasa. Sebenarnya tahu tak time hari raya hari tu, hari raya Aidilfitri. Hari raya Aidilfitri, I think tahun lepas kot. Tahun ni lah. Tahun ni ke tahun lepas? Sekejap, tahun ni punya raya ke tahun lepas punya raya? Yes lah. Dah bening. Lantak lah, tapi dekat time hari raya lah. So time hari raya tu, time bulan puasa tu, Aisyah ada buat satu jualan tau, which is jualan untuk bantu makcik yang ada dekat Aisyah punya perkampungan. Aisyah punya bukan dekat taman, dia makcik tu duduk kat kampung. So Aisyah kenal anak dia, and then IC tolonglah dia dengan cara IC buat post, IC buat poster, and then IC tolong dia jual kuih tu kan, which is taklah banyak dapat, tapi Alhamdulillah lah dapat about RM33 lah commission. Dan makcik tu pun dapat, IC pun dapat. I think okay lah, tu memang terbaik lah. So tak apalah, RM33, IC ingat lah RM33. So Muiz, kau tahu aku buat apa? Muiz, RM33 tu. Tak, aku tak tahu apa kau buat. RM33 tu, aku buat satu macam mana, aku bagi duit raya untuk pemenang IC Studio itu. Yang just tahu tak benda ni? Tahu tak Muiz? Oh tak, I think aku tak tahu kot. Aku tak rasa aku perasan benda tu. Even aku dalam group tu kan, tapi aku rasa aku tak perasan benda tu. Tak apa, sikit. So Aisyah ada buat satu Google Form tu, which is Aisyah akan pilih 20 orang dan Aisyah akan bagi duit raya kat dia orang. Dan Aisyah saja je nak tengok. Tiba-tiba ada banyak sambutan. Ada dalam 25 ataupun 26. Sebenarnya IC bagi je kat semua orang. IC je nak tengok je orang tu macam mana kan. So bila dia orang dah hantar, so IC kata 20 orang tapi IC bagi 25 orang. So IC akan habiskan RM25. IC bagi setiap orang RM1 lah. So IC habis RM25 daripada RM33 tu. So dalam adalah baki sikit kan. Tiba-tiba Muiz, lepas tu dalam 2 minggu tu, my mom tak, sebab IC minat. Dulu IC minat juga macam iPhone kan. IC minat iPhone ni daripada dulu lagi, daripada IC kerja Pizza Hut umur 18 tahun. IC nak sangat iPhone, and then tiba-tiba tahun ni my mom kata tak adalah. My mom just kata lah, jom pergi Maidin kan, So macam pergilah Maidin. Tiba-tiba pop, Iman, tak nak angkat iPhone 11 lah. Macam, what? And then, tak, lagi satu. Tak, cuba bayangkan Muiz. Daripada RM33 tu, I ingat nama 33 tu, yang sekarang ni iPhone ni 3,500. Was like, wow. Nampak. That's awesome. Wow. So, tak sebab my mom tak pernah, memang dia dia kata dia takkan beli dekat IC untuk iPhone ni kan. Tiba-tiba tak tahulah dia tergerak hati ke macam mana, dia tiba-tiba pop, dia beli iPhone. So like,
So I think benda tu lah the best thing in my life lah, I think. One of the best thing in my life. Macam terkejut lah benda tu. Wow. Wow, So, that's awesome. so kebaikan sedekah tu, memang ganda gila-gila lah. Tapi tak ramai lah yang nampak benda tu. Sebab manusia nilai benda yang dia nampak je. Tak kisahlah apa benda pun, dari segi orang punya perbuatan ke, dari segi rezeki ke. Orang apa yang orang faham kan pasal rezeki adalah duit, kaya. Oh tu rezeki dia kaya. Oh tu rezeki dia dapat duit. Oh tu rezeki dia. Padahalnya everyday kita dikurniakan rezeki. Ada satu kuliah, aku tak rasa kuliah, aku rasa something based on yang video aku tengok. Dia cakap everyday rezeki datang kat kita. So kalau kau bangun kau dapat bernafas, rezeki lah tu. Kalau kau bangun rasa sihat, dapat buat kerja, dapat tolong parents kau ke, dapat tolong society ke, dapat tolong community, rezeki. So macam yang kau buat tadi tu, aku teringat one of the quotes yang aku sekarang ni memang resonate dengan life aku, which is quote from Gary V. Dia cakap doing the right thing is always the right thing. It's karma thing, kifarah ke apa-apa, whatever you want to call it. You do the right thing, which is by you dapat you tolong seorang makcik ni, and you dapat balik the right thing, which is your mom hadiahkan iPhone 11, which is mind blown. Daripada RM33 tu boleh jadi dapat benda yang bernilai RM3,000 lebih. Dia tak datang dari segi duit sekepuk, dia datang dari segi benda lain, which is yang benda yang kau nak. So doing the right thing is always the right thing lah. Okay. That's awesome. Kita punya tajuk ni satu lagi apa, hina orang lain kan, insulting others, right? Yes, insulting others. So tak, benda hina-hina ni macam mana, macam I boleh conclude lah macam tu. Yang hina-hina ni, orang yang hina orang lain ni adalah dia sebenarnya dia nak macam orang tu, tapi dia tak dapat, sebab itulah dia hina. Macam tu. Contohlah macam kiranya dia jealous dengan cara menghina. Tu tak elok sebenarnya. Kalau kita nak jealous, kita jealous lah dengan cara baik, dengan cara aku nak jadi macam dia, aku nak jadi macam dia. Itu boleh. Tapi janganlah macam pergi sihir dia, pergi hina dia, pergi cakap dekat Facebook, budak ni bla bla bla, budak ni budget lah, budak ni dah lah beatbox ni dah lah buang idea je macam bla bla bla. Sedangkan daripada benda tu lah macam aku tengok kan, kalau orang cakap macam tu aku gelak je. sebab just pergi mampus lah dengan mulut orang. Sebab kata Andika Putra kan, tahu kan? Dia just kata pergi mampus dengan mulut orang. Sebab kehidupan kita adalah kehidupan kita dan bukan kehidupan orang lain. Dan kita punya kehidupan, kita nak bahagia lah. Kita dalam hidup kita nak bahagia. Dalam kehidupan kita nak hidup kita bahagia. So I think kalau tujuan kita bahagia, bila kita suka apa yang kita nak buat, we do whatever we love whatever we do. So I think that is the best lah untuk kita. Ya. Tu bagus tu contoh. Yang tak bagus tu hina. Wow. So That's kalau orang yang ada perasaan hina, masalah hati tau, Muiz. Dia ada masalah hati. Sebab kan dalam Al-Quran, dalam hadis ke dalam Al-Quran, saya tak pasti, dia kata ada seketul daging ni, kalau baik tu baiklah segala-galanya, iaitu hati. Jadi bila hati kita baik, kita takkan hina orang tu, betul tak Muiz? Macam tu. Muiz nampak OKU, Muiz nampak orang yang macam berjalan pakai tongkat tu. Sometimes ada yang orang cakap, kesiannya orang tua ni, jom tolong, macam tu kan. Yang tu hati dia okey. Kalau hati tak okey, apa dah jalan macam tu. Macam tu. So
Menyebabkan bila kita ada perasaan hina tu, kita ada masalah hati. So check balik hati kita tu okey ke tak. So kalau macam hati tu, bila hati dah start hitam tu jadi bahaya tu. Sebab tu lah ada wujudnya perasaan benci, perasaan hasad, tu semua daripada hati tu. Sama lah kalau orang cakap baik buruk lah, I don't care. And then orang yang selalu menjatuhkan kita tu sebenarnya dia just dengki lah dengan kita. Serius. Dia just dengki dengan kita. And then tapi yang baiknya, bila orang yang suka menjatuhkan kita tu akan menyebabkan kita ni bangkit 10 kali. Betul tak Muiz? Kadang kalau dalam hidup ni tak ada orang nak menjatuhkan kita, kita jadi tak seronok pula. Betul tak? Kita tak adalah macam warna-warna kehidupan tu. Tak adalah macam kehidupan kita pun serik je. Tak adalah liku-liku, tak seronok lah. Betul tak Muiz? So sometimes benda tu hadap je, just hadap je dan cari satu solution, bukan cari satu masalah yang lain. Kalau contoh kan, dia tu hina kita. So sama ada kita nak buat donor ataupun just block je semua tu, semua just punya pasal pergi mampus dengan mulut orang, pergi mampus dengan dia. Just kita buat hal kita buat benda yang kita suka, settle. Ya. Dengki dengan apa yang kita buat. Betul tu. Wow. Oh my god. Bila aku dengar kau cakap tu kan, aku rasa macam wow. Your point memang sangat on point. Aku sekali tak boleh nak develop lagi lah yang pemikiran pergi mampus mulut orang tu. Even though aku selalu cakap dengan diri aku, even though aku selalu cakap dengan orang pergi mampus mulut orang, tapi sebenarnya aku sendiri pun struggle benda tu. Sebab dia bukan sebab apa tau, bila aku tak boleh nak develop, sebab I think it's on my own head, my own voice yang cakap kau sebenarnya tak baik, kau sebenarnya tak bagus. Kau buat konten ni betul ke kau nak buat untuk orang? Betul ke kau nak buat ni nak famous je kan? Sometimes that voice stuck in my head for goddamn ever. Aku macam dude, shut up, tolong diam. So aku sekarang ni tengah nak develop lagi benda tu. Even though benda tu Muiz, I think benda tu kan, benda tu dia macam dalam Islam, dia ada perkataan tajdid niat tau. Tajdid niat maksud kat sini, perbaharui kita punya niat. Make sure Muiz punya niat tu, niat dia first thing first kali tu kerana Allah. Macam kita kadang contoh kan, orang tu buat konten dakwah, kita kena first tu niat kerana Allah dulu. Baru yang last tu baru macam contoh kan, let's say view kan, view aku sikit lah. So bila kita tengok view, bukan daripada tujuan sebenar kita nak buat macam contoh kan, Muiz nak buat sekarang ni, Muiz nak bagi manfaat kepada orang lain, is it? Betul tak Muiz? Muiz, kita nak bagi manfaat kepada orang lain. Macam contoh aku buat konten yang buang sampah tu kan, aku nak bagi manfaat kepada orang lain so that orang boleh ubah, dan orang boleh ubah orang punya macam yang ada habit untuk buang sampah tu, so that benda tu orang tu boleh ubah. So aku nak bagi manfaat kepada orang, first thing first tu aku kena perbaharui aku punya niat. Niat aku first kerana Allah dulu. Lepas tu baru aku akan yang kedua tu adalah aku nak memberi manfaat kepada orang ni. So bila hang pegang dua-dua niat tu, insya-Allah lah setiap program yang hang buat tu akan jadi baik lah macam tu. Wow. Bila dengar kau cakap pasal niat tu, aku in the first place buat content ni sebenarnya bukannya untuk nak dapat famous ke, nak followers naik ke. I mean I'm not doing this for admiration. I'm not doing this for recognition. Aku tak buat benda ni untuk orang kenal aku, untuk orang. No, actually aku buat benda ni sebab aku rasa aku dapat, I think I find myself through making content. Sebab aku ni macam yang aku cakap sebelum-sebelum ni, the purpose of aku, kenapa aku buat Hey Myself, sebenarnya aku everyday, aku ni sebenarnya someone yang jenis suka cakap sorang-sorang. I have lots of ideas on my brain, on myself. So kalau so to all my audience and my friends, kalau kau nampak aku cakap sorang-sorang tu, aku tak gila. Sebenarnya aku tengah imagine aku tengah cakap dengan diri aku lagi seorang. So aku akan imagine aku print diri aku lagi seketul, so aku akan cakap dengan dia.
So aku nak share lah aku punya idea, apa yang aku cakap dengan diri aku every single day, every single night untuk aku overcome this kind of thing. Sebab aku, macam aku cakap sebelum ni kat kau, aku lebih kepada this kind of motivation thing. And I think my life was filled with negativity, so aku nak sebab dalam dunia ni dipenuhi dengan benda orang-orang yang negatif. So I think why not aku jadi salah satu daripada, why not I become one of the forces that that kills this negativity. So I think I find myself through giving light to other people. So bila aku punya niat macam tu, aku nak tolong orang, I want to serve people. Aku nak cari diri aku balik. How do I find myself? I serve people. That's the thing. Doing the right thing is always the right thing. So kadang-kadang ada juga the small voice cakap, macam aku cakap tadi kan, kira views, kira likes semua, macam aku tak expect Hey Myself episode meletup ke babum. Aku tak expect macam tu pun. Aku tak expect banyak engagement, aku tak expect banyak reach. Tapi bila lama-lama tu dia Allah dah uji aku, Allah dah start uji aku. Lama-lama tu dia punya reach dah makin turun, dia punya views makin turun, punya likes makin turun. That's when my self-doubt come in. Dan masa tu lah self-doubt aku datang ketuk pintu, Assalamualaikum, sihat ke tu? Dia datang tu. Dia cakap, so aku, biasalah kita lah bila buat content kan, kita punya niat, kita punya base niat sebenarnya untuk tolong orang, untuk benda-benda kebaikan, bukannya nak famous ke nak kaya ke apa. Tapi kita akan ada juga self-doubt. No matter what, we always have that little voice in our head saying that, I view sikit gitu, I like sikit itu. Alah, apa ni, followers banyak, sembang follower beribu tapi tak apa, like 20-30 ke. So bila jadi macam tu aku rasa down. So sebab tu aku tak itu adalah salah satu sebab kenapa aku tak konsisten buat content lah. Salah satu lagi sebab aku malas. Aku malas nak edit, aku malas nak shoot. Tu masalahnya bila duduk rumah ni. Bila duduk rumah ni aura dia lain macam tau. So aku macam agak sedih jugalah bila aku dengar UUM tak bagi kita balik lagi. Sebab aku bukannya aku tak nak duduk dengan parents aku. I mean, I love being with my parents. Aku suka sembang dengan mak aku sembang. Aku suka duduk dengan bapak aku. I mean, when it comes to do my work or study, aku tak rasa aku boleh buat benda-benda tu dekat rumah. Sebab I was distracted by other things. Vibe lah, kira vibe lah. Kita tak ada vibe belajar dekat rumah ni sebenarnya. Maybe certain orang dia selesa duduk rumah, dia ada vibe tu, tapi aku tak boleh. Aku tak boleh, vibe tu tak ada kat rumah aku. Dia tak sampai, dia tertinggal kat UUM. Aku tak bawa balik. Aku bungkus lah kotak, aku selotip. So aku rasa macam tu lah. Tapi sebenarnya tak kita ni lah, IC memang tak expect lah dengan COVID-19 ni sebenarnya. Sebab IC banyak lagi nak discover dekat UUM tu macam kuda. IC tak pernah lagi naik kuda. Macam mana nak naik lah sekali dekat UUM kan. Lepas tu makan-makan dekat kafe-kafe yang belum pernah lagi makan. Rasa rugilah kat situ. Tapi mungkin Allah uji tu ada lah hikmah dia mungkin. InsyaAllah lah hikmah dia kat mana-mana tu ada lah, insyaAllah. Tapi nak kata UM tu memang the best lah. I think the best lah. The best tempat lah untuk makan, untuk belajar. Kondisi tu pun bagus kan. Betul lah Muiz. Betul. So lagi 5 minit. Oi, 5 minit. Apa sekejap gila. Duduk tak duduk dekat sejam lah. Okay, so manakala lagi 5 minit, aku nak tanya sikit lah dekat kau. Pasal menghina orang ni, pernah tak engkau yang dulu ataupun sekarang, pernah tak engkau hina when you are in a dark place, bila engkau dalam position yang aku tak tahu nak cakap macam mana, lost, when you were in lost and your soul was hurting, engkau pernah ke
insult orang? Engkau pernah ke hina orang lain? Macam contoh engkau ada certain kebaikan, certain kelebihan, lepas tu kau hina orang tu sebab tak reti something. Pernah tak? In your experience lah. I think tak pernah kot. Tak tahu lah. Mungkin kalau Muiz macam mana? Kalau aku, actually aku banyak kali juga benda tu jadi kat aku. Aku kadang-kadang pernah juga, bukan kadang-kadang lah, selalunya lah masa dekat EM semua tu. Aku selalulah menghina orang lain. Bila aku fikir balik kan, bodohnya aku, kenapa aku hina orang tu kan, sedangkan dia nak belajar. Sedangkan orang, aku sebenarnya tak suka sangat mengajar orang, tapi tapi bukan sebab aku tak reti ke apa, sebab aku takut aku punya mood menghina tu tiba-tiba datang. Tiba-tiba version aku yang suka menghina orang tiba-tiba datang ketuk pintu. So aku macam takut yang tu lah. So sebab tu aku tak berapa gemar sangat mengajar orang. So bila aku marah, aku akan hina orang tu kau-kaunya. Aku tak peduli lah sama ada aku dekat tempat awam ke, dekat orang ramai ke. So salah satu sifat yang aku tak suka dalam diri aku bila aku marah. Bila aku marah, aku dah pergi mampus lah. Memang masa tu bukan aku yang cakap. When I'm in a frustrated mode, annoyed mode, angry mode, itu bukan diri aku. Itu dah diri orang lain. Aku akan maki kau-kau punya orang tu, aku akan cakap, aku tak kisah, aku akan mencarut gila, aku akan, saying all the bad things. And aku menghina orang banyak. So recently pun banyak juga terjadi aku hina someone. Tak adalah aku publicly open hina orang tu, tapi cuma aku experience lah benda tu. So aku rasa that's one of the salah satu benda yang aku kena repair, aku kena improve. So sekarang ni pun aku tengah wow. Adalah, I see nak kata hina tu tak sure lah, tapi dihina tu banyak kali lah. Dihina pun aku pun banyak kali juga kena. Aku tak tahulah sama ada aku dihina ataupun tak, tapi aku tak tahu. So balik pada kau. So mungkin time sekolah menengah tu, I guess time sekolah menengah, actually aku punya sekolah menengah tu memang hitam putih lah, black and white. Dia memang tak ada warna-warna kehidupan pun. So I rasa masuk hidup tu time matric. So time sekolah menengah tu I rasa tak hidup sebab kan I see environment I see tak nice, tak tahu siapa. So daripada itulah I see rasa hitam putih. So sampai setahap, tahu tak Mui, sampai setahap I see duduk dekat belakang, duduk seorang-seorang, meja, kursi, duduk seorang-seorang kat belakang. Wow. Sebab memang time tu memang kelas gila sebab I see tak tahu, I see macam tak nampak, mungkin I see tak buka mata lagi time tu. I see start masa matrik baru I see boleh buka mata. Sama lah I see masuk daripada dalam bidang kepimpinan, so I see start belajar memimpin, I see start masuk kelab, I see start join program, I see start jadi pengarah program buat pertama kalinya. Dan daripada situlah I see belajar banyak benda lah. Alright, so dah lagi 30 saat. So I think we're gonna do part 2. Definitely we're gonna do part 2 sebab aku rasa banyak lagi benda aku nak bincang dengan kau. So maybe kita akan plan something lain. So aku nak end lah podcast ni. So Iman, thank you so much for joining me tonight, and for everybody, thank you. And remember 3 words, you are awesome. Awesome. Thank you.